Ya. Bos, Toke. Maela. Selamat pagi. Mari. Apa okey. dulu? Saya mau minta tolong lah, bos. Apa tolong? Mari sini. Ada sikit barang mau Apa barang? you mau angkat ke? Mari. Kita kasih timbang dulu. Okey. Apa barang? Ya. Mau Lu pakai ni sikit wang lah, bos. berapa lu mau? 2,000, 3,000 itu macam. Ya, ini barang 2,000 ah. Ini barang 1,000 saja ah. Tak apalah. Boleh lah, bos. Boleh ah? Boleh lah, boleh. Tapi hari ini duit sudah habis mah. Ayuh. Esok lah lu angkat duit, boleh ah? Boleh, bos. Boleh. Boleh. Kalau boleh esok lu mari. Okey, beres, bos. Okey, Mai. Esok Thank you you. datang lagi. Alright. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Teroka Didik TV KPM. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin ya rabbal alamin. Alright, apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semuanya dalam keadaan sihat, duduk di rumah, kekal di rumah, kekal stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Hari ini anda bersama dengan saya, hos anda, Aiman Sufyan Azman dalam Teroka Didik TV KPM. Dan hari ini bersama dengan kita Ustaz Ismail bin Khalil. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Sihat, Aiman. Ustaz datang kedai saya Ustaz. Ustaz nak buat apa Ustaz? Ustaz nak pajak barang kemas ke Ustaz? Ya, saya. Alamak, kenapa Ustaz? Ustaz ada masalah ke Ustaz? Ada masalah ni sikit, Aiman. Alamak. Kereta betul-betul tayar empat-empat pancit, Aiman. Dia nak kena sekali je. Dia jadi empat-empat pancit. Parah. Tapi selamat Ustaz ada emas ya? Ya, Alhamdulillah. Kalau tidak tak tahulah kita nak pinjam duit dekat mana kan? Ya. Jadi hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik yang kita ada kaitannya dengan lakonan kita sebentar tadi. Apa topik kita Ustaz hari ini? Hari ini insya-Allah kita akan membuat ulang kaji dia berkaitan tajuk pajak gadai. Pajak gadai. Kalau dalam bahasa Arab ni kita panggil apa Ustaz? Dalam bahasa Arab kita namakan dia sebagai ar-rahnu. Saya biasa nampak dekat signboard dah Zat, dia tulis ar-rahnu. Ya, Ar-rahnu. betul. Ar-rahnu ni rupanya pajak gadai. Ya, saya. Maknanya orang yang ada emas ni Ustaz, dia boleh dapat duit Ustaz Ya, betul. Okey, baik. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata tadi kita dah pegang-pegang emas tadi Ustaz. Ya. Kita dah pegang-pegang kotak tadi. Kita buat SOP dulu boleh Ustaz? Boleh. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Terima kasih, Aiman. Okey. Dalam ar-rahnu ni Ustaz, sebenarnya apa benda yang menarik kita nak kongsi hari ini Ustaz? Okay, dalam ar-rahnu ni yang cerita yang menarik ni dia ada beberapa syarat pada si penggadai itu, pada barang gadaian dan juga pada penerima gadaian. Bukan saja-saja boleh gadai je Ustaz? Ya. Okey, tak lepas boleh ni Ustaz saja. cerita Okey, beres. Okey, tapi sebelum tu saya nak jemput murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Mana tahu nanti suatu hari jadi toki emas ke Ustaz? InsyaAllah, amin. Okey, dipersilakan murid-murid kita hari ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alright. Hal antum musta'idun ayuhat tullab? Na'am, musta'idun. Okey, alhamdulillah kita bersama dengan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Agama Zainal Abidin Ladang Kuala Terengganu dan juga SMK Sultan Ismail Dungun Terengganu. Baik. Murid-murid sekalian, kita nak berkenalan dengan anda terlebih dahulu. Boleh tak? Saya nak kenal dengan anda terlebih dahulu. Kita bermula dengan Hanan. Hanan, boleh kenalkan diri anda tak? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz dan Abang Amin. Ustaz dan Abang Amin boleh panggil saya Hanan. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Okey. Terima kasih kita ucapkan. Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan siapa pula ni? Ahmad Syuaib, tafadhal. Ustaz dan Ustaz dan Abang Aiman. Nama saya boleh Syuaib bin Syahudin. Boleh dia Syuaib. Okey. Anak sekolah di Sekolah Menengah Zainal Abidin Ladang. Masya-Allah, ini cita-cita nak jadi apa ni? Jadi tok imam ke ni? Cita-cita. Cita-cita nak jadi apa?
Cikgu. Oh, nak jadi cikgu. Ustaz, ada orang nak jadi macam ustaz lah, Ustaz. InsyaAllah, boleh. Kita Ini doakan. hebat ni Syuaib ni. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Haris. Ikhwan, tafadhal Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris Ikhwan bin Muhammad Khairuddin. Abang Aiman boleh panggil saya Ikhwan. Saya dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungung. Oh, tu dia sebut dungung. Cita-cita jadi apa? Jadi ustaz. Oh, gitu. Nak jadi ustaz juga. Okey, tak apa. Nanti makan kepala ekor banyak-banyak. Dan seterusnya kita ada Atirah. Tafadhali ya Atirah. Araf nafsaki. Assalamualaikum Ustaz dan Abang Aiman. Saya Nur Atirah binti Muhammad Azmi. Boleh panggil saya Atirah daripada Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungung. Masya Allah. Cita-cita ni nak jadi apa ni? Peguam insya-Allah. Oh, jadi peguam. Tapi jangan samang saya dah. Jangan samang saya. Wa akhiran indana Amirul. Tafadhal Amirul. Silakan Amirul. Assalamualaikum Abang Aiman, Ustaz. Nama saya Amirul Asri bin Ramli, boleh panggil Amirul. Saya daripada Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungung. Oh, hak ni nampak gaya macam peguam juga ni. Tapi cita-cita apa ni Amirul? Saya boleh nak jadi accountant. Accountant. Nampak spek tahu dah accountant. Dan seterusnya, ada lagi tak yang Indanal Baqi? Fi Baqi? Siapa lagi belum kenalkan diri? Silakan. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya saya daripada Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Ni kalau nampak gaya ni macam da'i juga ni Ustaz. Ya, betul. Betul Kita doakan insya-Allah. Okey, baik. Dan terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang, Kuala Terengganu dan Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungung, Terengganu. Baik. Tapi Ustaz, saya kalau macam ni Ustaz, ya? Oi, kaya kita Ustaz. Betul. Nanti kita buka bisnes Ar-Rohnu. Boleh Ustaz Beruang kita. Beruang. Bukan beruang. Bukan beruang itu. Okey, beruang. Baik. Tapi kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Saya nak kira duit jap. Sebab tadi Ustaz bagi saya sibuk. Kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hayah. Mail, you datang lagi ya? Okey ya. Apa lu mau? Minta tolonglah bos. Malam barang sudah angkat. Bos sudah angkat. Wang saya belum angkat lagi. Saya banyak lupa mah. Nanti saya kasih you punya duit lah. Ya. Terima kasih bos. Okey, itu sedikit orang kata lakonan Azad keadaan ketika mana kita berada di tempat pajak gadai. Tapi sebenarnya hari ini kita nak tahu apakah di antara syarat dua orang yang melakukan muamalat pajak gadai ni. Ya, tepat sekali. Ustaz. Tapi kita nak bagi murid-murid kita yang terangkan. Boleh Ustaz? Ya, boleh. Apakah? Ya Ustaz. Apakah syarat yang perlu ada dalam kita nak melakukan pajak gadai ni? Siapa nak cuba? Silakan. Yang pertama. Cepat. Angkat tangan. Siapa boleh bagi maklumat? Apa syarat bagi dua orang yang berakad muta'aqidai ini? Okey, tafadhal. Okey, siapa nak cuba jawab soalan? Yang pertama. Silakan. Tafadhal. Okey, teruskan. Syurutul aqidain. Ar-Rahin wal Murtahin. Apa tu? Jadi syarat yang Ar-Rahin itu ialah orang yang penggadai. Siapa? Ustaz Ismail lah Ustaz Ismail, ya. Okey, seterusnya? Seterusnya Al-Murtahin yang menerima gadaian tersebut. Siapa tu? Itu Abang Amin. Okey, alright. Seterusnya? Okey. Jadi syarat pertama ialah
al-mukallaf, iaitu maksudnya orang yang dibebani dengan syarat. Jadi maknanya di sini ialah aqilun wa balighun, yang berakal lagi yang sampai umur. Alright. Ada syarat lain Hanan? Ada syarat lain. Ada murid lain nak cuba pula. Ada Okey. syarat-syarat lain tak? Saya nak tanya Hanan dulu. Katalah seorang kanak-kanak dia datang, dia bawa barang gadaian, okey? Barang untuk dicagar. Contoh, dia ada basikal lajak, bapak dia hadiah kat dia. Basikal tu harga mahal betul lah. Beli 2-3 riban kan, senang Okey. cerita kan. Dia pergi pajak gadai. Boleh tak? Sah tak pajak gadai tu? Hanan. Bawah umur 18 tahun dah. Senang cerita, bawah umur 15 tahun. Bawah 18 tahun, Ustaz? Ya saya. Maksud saya belum balik akhir lagi lah. Dia sorry, bawah 15 tahun lah. Minta maaf. So, Ustaz? Sah? Dia kata sah, Ustaz. Sah lah Yasir. So macam mana dengan syarat mukallaf tu? Ada pelajar lain boleh tolong bantu syarat mukallaf tu, apakah yang dimaksudkan dengan sebagai mukallaf? Ya. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Syarat-syarat mukallaf dalam kita pajak gadai ni. Ada siapa nak cuba? Silakan, cepat. Boleh angkat tangan dan cuba jawab. Syuaib, salah boleh tak bantu? apa. Silakan. Okey, tafadhal. Syarat mukallaf iaitu orang yang balighan, aqilan balighan, yakni orang yang berakal dan orang yang berakal tidak gila. Okey. Balighan, orang yang sampai umurnya. Macam soalan Ustaz kepada Hanan tadi, budak yang berumur bawah 15 tahun tidak balik. So jadi tidak salah arwah di situ. Ya, tepat sekali. Dia Mumtaz. budak-budak lagi, Ustaz. Ya, betul tu. Betul tu Aiman. Baik. Jadi tak boleh, tak jadi dia punya akad dia tu. Itu salah satu daripada syarat-syaratnya adalah perlu mukallaf, Ustaz. Ya, saya. Okey. Baik, seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz ada komen sikit tentang jawapan Hanan sebentar tadi, Ustaz. Okey, jawapan Hanan tu mungkin Hanan terkeliru. Dia sebab pelajar tu mula saya sebut, tersilap sebut 18 tahun, kemudian saya rendahkan umurnya kepada 15 tahun. Bawah umur 15 tahun bagi mereka yang ghair mukallaf, ghair lam yablugh umruhu, mahma kana isyada saman isyada ala almarhun, walau bagaimana mahal pun barang-barang yang dibawa tu, barang untuk dicagar, tapi disebabkan yang membawa tu belum balik, maka ianya tidak sah akad gadaian tersebut. Dia kena bawa ayah dia lah. Ya, saya betul, tepat sekali. Okey, itu di antara syarat dia. Ada syarat-syarat lagi lah, Ustaz? Ada syarat-syarat lain syarat lagi. lagi Kita minta pelajar tolong jelaskan. Okey, kita mungkin minta. Atira. Siapa? Okey, silakan. Atira. Apakah syarat tambahan untuk kedua-dua orang yang berakad tadi? Silakan. Al-ikhtiyar, iaitu bebas membuat pilihan sendiri, tidak dipaksa. Maksudnya, Mayalah, you mesti beli ni barang. Ya. Kalau you tak beli wah pancong. Tak boleh itu tak boleh. Tak boleh, Tak itu boleh paksa. macam tu. Tak baik Ya, macam betul. tu. Okey, seterusnya. Syarat yang seterusnya Atira, atau mungkin murid-murid lain boleh bantu. Asri. Fadhal Asri. Ya, Ustaz. kita- Syarat yang ketiga, ahliyatul bai' wa tabarruk. Okey, kita punya accountant dah sebut dia tu Aiman. Ahliyatul bai' wa tabarruk. Dia kena tahulah benda ni, Ustaz. Ya, betul. Apa maksudnya tu? Maksudnya, ia mempunyai kelayakan dalam jual beli ataupun macam derma. Okey. Mazbut. Maksud dia macam mana tu, Ustaz? Boleh Ustaz terang sikit, Ustaz? Ahliyatul bai' wa tabarruk bermaksud dia layak untuk berus niaga, atau dia mentabarrukkan, dia menginfakkan barang gadaian tersebut kepada pihak yang ketiga dengan rela hati. Rela hati. Ya, Bukan Ustaz. paksaan tadi, Ustaz? Ya, bukan paksaan. Okey. Maknanya dia sebagai ahliyatul bai' wa tabarruk. Baik. Dan seterusnya, ada lagi tak? Ada tambahan lagi tak?
Okey Ustaz. Okey, baik. Boleh kita ke seterusnya Ustaz? Okey, jadi pelajar kita telah pun murid-murid kita telah mengetahui syurutul aqidah. Jadi di depan saya dan juga Aiman ada beberapa jenis barangan. Apakah nama barang tersebut dalam gadaian ni, dalam Ar-Rahnu? Okey. Barangan ni kita namakan apa? Siapa siapa nak cuba? boleh bantu? Silakan. Almarhum. Almarhum. Aywa, tepat sekali. Al-marhun. Marhun. Marhun. Tadi kita sebut Ar-Rahnu. Ya, saya. Tapi barang tu adalah marhun. Ya, isim maf'ul. Okey, baik. Maknanya kalau kita deal saya dengan Ustaz, tapi barang tak ada, tak jadi juga. Ya, betul. Okey, itu di antara syarat yang perlu ada sebagai kita ni dalam urusan pajak gadai. Mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan barang itu sendiri, Ustaz. Okey, berkaitan dengan marhun ni, dia ada beberapa syarat khusus. Okey? Dia beberapa syarat khusus yang mana melayakkan barangan tersebut untuk kita gadaikan, untuk kita cagarkan. Sekiranya luput salah satu daripada syarat-syarat yang dinyatakan, yang disenaraikan menurut syarak, maka secara automatiknya gadaian tersebut dikirakan sebagai terbatal. Oh, maknanya barang tu sendiri ada syarat dia? Ya, saya. Okey, boleh kita terangkan tak Ustaz? Okey, kita minta pelajar bantu kita terangkan. Siapa nak cuba untuk terangkan apakah ciri-ciri barang yang kita boleh gadaikan? Ustaz, kita nak minta siapa Ustaz? Kita mungkin boleh minta tolong daripada Ikhwan. Silakan Ikhwan. Ya, Ustaz. Ikhwan boleh jelaskan syarat antara syarat. Okey, syarat pertama bagi barangan yang boleh digadai. Apa ya? Boleh, Ustaz. Syarat yang pertama iaitu ayakuna almarhun ainan fala yasihu rahnu adaini au almanfaah. Aywa, sahih. Mumtaz. Apa maksud dia Ikhwan? Barang gadaian itu berbentuk benda dan tidak sah gadaian dengan hutang atau manfaat faedah sesuatu benda. Macam mana tu Ustaz ya? Contoh, saya ada berhutang dengan pihak yang lain. Okey. Okey, saya kata dengan Aiman, Aiman, saya nak cagarkan saya punya hutang saya yang berada di pihak yang contoh saya namakan dia sebagai Amir. Okey, Amir. Amir saya ada hutang dengan Amir berhutang dengan saya sebanyak RM1,000. Okey. Jadi saya nak pindahkan hutang tu, saya pinjam daripada awak, saya cagarkan hutang tersebut. Itu tak boleh. Pindahkan hutang lah orang kata. Ya, saya ambil duit daripada Aiman, Aiman tutup pada Amir tadi. Contoh. Macam tu tak boleh Ustaz ya? Tak boleh. Okey, baik. Itu syarat yang pertama. Ya, saya. Dan seterusnya ada tak murid kita nak cuba? Ke Ikhwan nak sambung lagi? Silakan. Boleh, Ustaz. Boleh. Silakan Ikhwan. Syarat yang kedua iaitu ayakuna almarhun qabilan bil bai'i inda hululid daini. Iaitu yang bermaksud gadaian itu boleh dijual beli apabila hutang diselesaikan. Oh, macam mana tu Ikhwan? Macam barang itu, macam contoh ada hutang, dia mesti kena selesaikan dulu baru boleh gadai. Oh, dia kena settle dulu hutang tu Ustaz. Betul Ustaz? Dia ada itu sebahagian daripada maksudnya. Okey. Namun ada beberapa maksud lain yang kita perlu perjelaskan. Ayakun almarhun qabilan lil bai' inda hululil ajal. Kebiasaannya Aiman, kalau kata macam tadi kan, saya cagarkan barang dengan Aiman, kemudian esoknya saya ambil duit sebanyak RM1,000. Okey. Dalam keadaan dengan wang RM1,000 tu, saya ada Aiman bagi saya tempoh. Okey, contoh 1 tahun sekiranya saya tidak mengembalikan wang RM1,000, maka Aiman selaku owner syarikat pajak gadai boleh menunaikan barangan tersebut untuk mendapatkan wang daripada nilai yang RM1,000. Jadi saya tak perlu bayar hutang saya. Itu yang dimaksudkan sebagai uqud takminat. Uqud yang ada jaminannya. Jaminan dia apa? Iaitu barang kemas tadi, apabila sampai tempoh dia, saya tidak mampu untuk membayar semula hutang, tokek atau owner syarikat pajak gadai Ar-Rahnu tu dia boleh menjual ataupun melelong barangan tersebut pada pihak yang lain untuk dapat duit semula. Untuk dapatkan duit semula. Ya, betul tu Aiman. Baik, seterusnya. Ikhwan, boleh sambung Ikhwan? Boleh Ustaz, boleh. Syarat yang bahan gadaian yang ketiga iaitu Allah
yatasarru ilaihi al-fasad qabla hululi al-ajlu, iaitu barang gadaian itu tidak mudah rosak sebelum berakhirnya tempoh. Contohnya seperti rumah, kereta yang tidak mudah rosak. Oh, okey. Satu benda yang tak mudah rosak, Ustaz. Ya, betul. Dia tak boleh orang kata kalau kata benda tu satu benda yang mudah rosak mengikut sebahagian daripada fatwa ataupun pendapat ulama, syarikat gadaian atau penerima gadaian dia boleh menjual barang tersebut sebelum ianya rosak dan dia menyimpan nilaian barangan tersebut. Contoh kalau kata dia cagarkan contoh Kereta lah Ustaz Okey, kereta. Okey, kereta tu mungkin akan ada susut nilai. Kebiasaannya syarikat gadaian ni dia akan merendahkan kadar pasaran semasa nilaian barangan yang akan dicagar tersebut. Okey, bila direndahkan, dia ada satu lagi kemungkinan. Mungkin kereta tu tayar dia pancit. Kan? Enjin dia dah lama tak start, jadi mungkin akan berlaku kerosakan. Jadi ia perlu dibaik pulih. Okey, jadi syarikat penerima gadaian Ar-Rahnu tersebut dia boleh menjual kereta tersebut tapi perlu mendapatkan kebenaran daripada Ar-Rahin. Dia boleh jual terlebih dahulu sebelum tamat tempoh tempoh gadaian. Okey Ustaz. Maknanya Ustaz, kalau kita bayangkan kereta tu waktu kita letakkan sebagai cagaran tu mungkin harga dia RM50,000. Ya, betul. Waktu nak jual tu tinggal RM40,000 je kan. Jadi dua-dua pihak yang pencagar ni dia dah ambil RM50,000. Jadi sedangkan dia pun bertanggungjawab di atas segala kerosakan sebenarnya. Kerosakan pada barang yang digadai itu. Jadi kebiasaannya syarikat Ar-Rahnu dia akan merendahkan nilaian dan dia berhak untuk menjual barang gadaian tersebut atas persetujuan Ar-Rahin ataupun si penggadai tadi itu. Okey, baik Ustaz. Jadi kita jelas dekat situ, maknanya barang tersebut tak adalah boleh susut nilai tu Ustaz kan? Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya Ustaz, apa lagi syarat yang perlu kita ada? Okey, kita minta pelajar lain bantu, mungkin Syuaib. Okey. Syuaib untuk membacakan syarat yang terakhir bagi al-marhun, barang yang digadaikan tersebut. Okey, Ustaz. Syarat yang terakhir bagi al-marhun an yakuna ma'luman bil 'ain wal qadar. Bermakna barang yang digadai itu mestilah nampak. Nampak dan tahu kadar dia. Tak boleh lah orang kata barang ni saya simpan kat overseas. Betul ke Amir? Barang tu ada dekat Jepun. Kat Dia Jepun. selalu travel kan, frequent traveler kan. Dia tunjuk gambar je Ustaz. Dia tunjuk gambar saya ada rumah, ada tanah dan saya ada hotel. Kan? Dia ada aset banyak dekat Osaka ke apa kan. Kan dia suka ke sana kan. Jadi dia kata dia nak cagarkan barangan tersebut. Tak boleh. Sebab satu, barangan tersebut jauh walaupun diketahui dokumen semua ada kan. Akan tetapi sukar untuk syarikat Ar-Rahnu ni dia menyelenggara. Betul? Menyelenggara hotel tersebut, dia nak menyelenggara tanah, dia terpaksa mengupah pihak yang lain, third party. Dah jadi masalah lah pula. Jadi kos dia bertambah, semakin meningkat kan. Maknanya kalau kita lihat kepada barang tersebut, dia kena ada lah. Kalau setakat gambar kemudian tak apa, you jangan bimbang. Saya punya barang semua ada. 1 kilo emas. You kasih sama saya duit, nanti you dapat ini gambar, nanti saya simpan dekat sana baik-baik. Tak boleh macam tu Ustaz. Tak boleh. Ataupun dia kena barang tu nampak. Contohnya dia ada beberapa buah rumah. Dia nak cagarkan untuk dia dapatkan satu-satu projek. Contoh projek naik taraf jalan raya kan. Dia ada 3 buah rumah. Dia bawa 3 geran tu kepada syarikat Ar-Rahnu yang berlesen. Okey, dia kata saya mau cagarkan rumah saya kan. So ada 3 geran rumah tersebut tapi dia tak tentukan rumah yang mana untuk dicagarkan. Jadi nilaian semasa mereka tahu
Ya. Tapi nilaian daripada pihak Ar-Rahnu mungkin berbeza. Betul. Hanya kerana dia sebagai penggadai, dia tidak menentukan rumah yang mana yang akan dia Digadaikan. setuju untuk gadaikan, maka gadaian tersebut dikirakan sebagai tidak sah. Okey, cantik Ustaz. Kita akan sambung lagi selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Setengah orang tu dia suka kumpul emas tau. Banyak dia kumpul emas. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk kita buat apa, Ustaz? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Huli Ingat mubah. tu. Huli mubah. Sebenarnya ramai orang silap dalam bab zakat huli mubah. Dia beranggapan, okey, semua huli mubah ni kalau kata dia pakai je dia tak kena zakat. Dia ada kadar dia. Oh. Dia lebih pada kadar uruf syarak, uruf setempat tu. Contoh letak kerajaan setempat letak dalam 40K lah nilai emas tu. Lebih daripada itu Kena zakat juga. kena zakat juga. Oh, saya duk ingat Ustaz, selagi mana kita pakai, kita tak terkena zakat. 100,000 ke 1 juta emas tu kalau kan. Yelah, tak daripada kena- tak daripada kena zakat. lutut sampai ke atas, Ustaz. Itulah. Kan? Tapi tu tak kena zakat. Tapi Ustaz, kita jangan bimbang. Kalau kita ada emas, kita keluarkan zakat, nanti kita akan dimurahkan rezeki. Ya betul, Akan dia diluaskan berkembang rezeki. emas Dia kan tu. berkembang, Ustaz. Emas tu dia membesar sendiri. Macam tu. Baik. Dia ada pertambahan lah gitu. Tapi maksud Ustaz, saya. tadi kan dalam lakonan kita tadi saya ada sebutkan, okey, Ustaz nak gadaikan barang ni dan saya berikan duit kepada Ustaz. Ya, betul. Dan itu kita panggil sebagai apa, saya? Itu duit tu sebagai marhun bihi. Marhun hutang. bihi. Marhun bihi ni stand for apa, Ustaz? Kita sebutkan sebagai apa? Dia adalah hutang Oh, hutang. atas si penggadai. Aha. Dia hutang sebenarnya gadaian ni, tapi dia ada jaminan. Okey, baik Ustaz. Kita nak minta murid-murid kita Ya. terangkan apakah syarat hutang tersebut, Ustaz? Boleh? Okey, boleh. Okey, kita nak minta murid kita jelaskan apakah syarat-syarat hutang yang saya bagi kepada Ustaz tadi. Ustaz nak apa? 1,000 Ya, saya. Cukup ke, Ustaz? InsyaAllah cukup. Ya, cukup. Okey, murid-murid kita silakan. Apakah syarat hutang itu sendiri? Okey, mungkin Atira boleh jelaskan ke? Atira tengok senyap je daripada tadi kan. Okey, Atira, jelaskan syarat pertama bagi hutang saya tadi tu. Apakah yang perlu ada? Baik, silakan. An yakuna marhunu bihi dinan fala yasihu an yakunu marhunu bihi ainan. Ia adalah hutang, tidak boleh benda tu sesuatu benda. Dia mesti benda hutang. Maksudnya apa tu ya? Boleh terangkan sikit? Macam kita bagi itu dengan duit hutang, bukannya dengan benda. Kalau betul. Ustaz bagi barang emas Ustaz tadi, Ya. okey Ustaz, saya bagi Ustaz hand sanitizer. Boleh ke, tak Ustaz? boleh lah sebab dia tak murah boleh. sangat. Okey, dia contoh dia begini ya. Okey, terima kasih Atira. Alhamdulillah. Maksudnya Atira faham. Okey. Syukran laki. Saya bawa barang kemas Okey. kepada Ke kedai Ar-Rahnu. saya lah. Ke kedai Toki Aiman, insya-Allah. Saya doakan Aiman ada Amin. satu syarikat pajak gadai sebab apa? Setakat ni belum ada syarikat pajak gadai Muslim yang betul-betul establish. Wow. Jadi belum ada lagi. Yang ada pun pejabat pos, maksudnya anak syarikat kerajaan ataupun bank. Jadi bankers dia tubuhkan syarikat pajak gadai berlesen lah. Okey. Yang lain-lain majoriti non-Muslim. So Muslim ni mungkin mereka berada di sebalik kedai emas. So kita nak ada syarikat Muslim entrepreneurs yang dia boleh membuat Ar-Rahnu ini membina sendiri. syarikat Ar-Rahnu dengan Ustaz gayanya. Ustaz bawa emas tadi, Ustaz. Ya, saya. Tapi saya nak bagi duit pun tak ada. Saya bagilah kereta saya, Ustaz. Tu. Jadi yang begitu tak boleh. Tak itu boleh? yang dimasukkan sebagai ayyakuna almarhun bihi
dainan fala yasihu ainan. Dia hendaklah benda tu dia berupa hutang yang maksudnya dengan nilaian wang lah. Dan dia tidak boleh saya bawa barang kemas emas kepada Aiman selaku murtahid, dan Aiman bagikan saya barang lain pula. Jadi macam tukar barang gitu. Tak jadilah. Jadi mana saya nak dapatkan cash kan? Saya kena pergi ke pihak lain, saya kena jual pula. Saya kena jual barang tersebut. Jadi dia punya proses tu jadi rumit. Betul. Okay. Kalau kata Aiman bagi saya cash tunai 1,000 tadi tu, okey, saya dah senang hatilah. Tinggal tunggu masa setahun untuk saya lunaskan kembali nilaian 1,000 tersebut. Maknanya Ustaz bagi saya 1,000 dan saya akan pulangkan barang tu semula. Ya, saya tepat sekali. Yes, exactly. Okey. Cantik. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ada tak murid kita nak cuba untuk syarat yang kedua untuk hutang itu sendiri? Silakan. Ataupun Atirah nak sambung ke? Boleh juga. Okey, silakan. Saya Ustaz. Okey, tafadhal. Yakuna adaini sabita mawjudan. Hendaklah hutang pasti ada. Maksudnya apa tu? Kalau sebab macam ni Ustaz. Hutang tu dia kena ada. Boleh kalau kita gadai barang tu kalau ada hutang. Okey. Maksud pada waktu semasa lah. Pada waktu tu lah. Bilhal. Bukan pada waktu besok atau minggu depan. Betul macam itu ya? Okey. Ya. Baik Ustaz. Tadi kalau kita tengok lakonan tadi Ustaz waktu Ustaz datang tu, Ustaz nak gadaikan barang tadi Ustaz. Saya duit tak ada. Duit tak ada waktu tu, tak keluar pada bank lagi. Kan? Okay. Tapi saya tangguh. Ustaz datang esok saya bagi duit. Itu boleh ke macam tu Ustaz? Sebab tadi kan kawan kita kata bila kena gadai dah kena bagi hutang tu terus. Ya, saya. Tapi saya tangguh esok. Boleh ke Ustaz macam tu? Kalau ikutkan menurut syarat tidak sah. Maksudnya akad tersebut perlu ditunda pada keesokan hari. Maknanya barang pun tak boleh bagi lagi lah. Ya, dia kena munajazah akad tu. Dia tak boleh orang kata dia secara langsung. At-tanjiz tu syarat dalam sirah tu, dia ada satu syarat at-tanjiz. Itu benda itu berlaku secara automatik, secara terus. Tak boleh tangguh Tak boleh tangguh. Okey. Saya bawa barang hari ni, dia macam orang buat urus niaga jual belilah kan. Saya jual barang ni dengan harga RM1,000. Jadi yang pembeli dia tadi tu, dia pun beri barang, penjual beri barang dan pembeli berikan duit, jumlah nilai yang barangan tersebut, duit. Baik Ustaz. Apa implikasi kalau kita tangguh-tangguh ni Ustaz? Dia punya implikasi dia, contoh kalau kata tiba-tiba penerima gadaian tu besok dia pergi overseas. Kan? Sudah. Automatik dia kata ada appointment lah bisnes menilai yang juta-juta. Saya terpaksa ni Ismail minta maaf lah, saya kena pergi overseas lah. Saya ada satu agreement dekat Singapura. Saya ada orang mau gadai itu hotel lah dekat tepi pantai sana. Saya dengar, alamak, garu kepala Ustaz. Saya pula masa tu tengah kering kan. Barang dah bagi kan, duit tak dapat lagi. Jam. Masa tu jam. Ataupun Ustaz, boleh jadi barang tersebut dah orang kata harga tu dah melonjak tinggi Ustaz. Patutnya betul. Semalam ni 1,000 je. Tiba-tiba esok naik mencanak Ustaz, tiba-tiba 3,000. Alamak, rugi pula. Tu. Jadi saya akan terasa kerugian. Sebab apa? Pada nilai barangan tersebut mungkin saya akan guna pakai untuk melakukan urus niaga. Atau saya buat transaksi yang lain kan. Tapi kebiasaannya kalau kata owner barang kemas ni, owner emas ataupun dia bawa geran tanah, dia mesti dia dapat cash tersebut untuk dia menggandakan wangnya. Kebiasaannya begitu yang saya perhatikan lah setakat ini. Mungkin juga ada yang dia guna pakai untuk dia cover balik hutang-hutang syarikat atau urusnya perniagaannya kan. Supaya syarikatnya berdaya saing.
Maknanya Ustaz penting. Kalau tiba-tiba Ustaz bagi saya 1,000, Ustaz bagi saya barang kemas Ustaz, saya tangguh bulan depan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, saya. Jadi sebab banyak sangat implikasi ataupun kesan daripada penangguhan pemberian duit tersebut. Baik Ustaz. Okey, dia ada sedikit tambahan Aiman. Ya. Yang dimasukkan dainus thabitan fi zimmati rahin lil murtahin. Jadi dain tu, hutang tersebut dia kekal berada pada pada diri saya selaku penggadai untuk saya lunaskan pada syarikat Ar-Rahnu. Okey. Benda tu orang kata clear lah, Clear ada lah. dokumen semua, sabit. Sabit tu maksud dia wujud dan perlu dilaksanakan, perlu ditunaikan begitu. Ni ustaz yang pajak, dia tiba orang lain yang dapat duit. Tak boleh lagi tu. Tak jadi ya. Tak jadi. Okey, baik Ustaz, jelas maknanya dalam Islam ni cukup menitik beratkan daripada sudut proses untuk jual beli ataupun berhutang dan sebagainya Ustaz. Baik. Seterusnya Ustaz, apakah poin penting dalam hutang? Dia ada syarat yang ketiga. Ya. Okey, syarat yang ketiga ni mungkin kita boleh minta bantuan daripada ikhwan untuk jelaskan. Syarat seterusnya. Silakan ikhwan. Syarat yang ketiga iaitu ayakuna adaini laziman bil mudain. Iaitu hutang itu wajib dibayar oleh pemiutang, tidak boleh digugurkan dari membayarnya. Memang kena wajib membayar. Sebelum kena bayar balik lah hutang tadi Ustaz. Ya, betul tu ikhwan. Okey. Jadi saya memang betul lah saya cagarkan barang pada Ar-Rahnu dan saya dapat nilaiannya, kan, nilaian pada yang ditetapkan oleh Ar-Rahnu. Saya bagi 1,000 lah kat Ustaz tadi. Ya, saya. Baik. Tapi saya dikira berhutang. Barang tersebut masih milik saya. Masih kekal milik saya dan wang tersebut adalah hutang yang saya perlu kembalikan kepada Ar-Rahnu. Okey. Sekiranya saya tidak kembalikan, maka syarikat Ar-Rahnu dia akan menghubungi saya, atau pada waktu akad tu dia dah tulis tanda tangan agreement persetujuan bahawa syarikat Ar-Rahnu berhak untuk menjual barangan tersebut untuk mendapatkan duit tu balik. Duit tu balik bagi menunaikan atau menjelaskan saya punya hutang tadi tu. Okey. Jadi itu yang dinamakan adainu laziman lil madin. Benda tu benda yang wajib mesti ditunai oleh saya. Okey, sama contoh penghutang. macam saya nak pakai duit lah Ustaz Saya nak pakai duit. Saya nak call Mail tu jap. Ya. Halo Mail. Halo. Okey. Ini wang 1,000 bila lu mau bayar? Okey. Itu wang saya ingat dalam minggu depan bolehkah saya bayar? Tak ada dalam lah. Tak ada dalam. Ini Ali jugalah 1,000 lah Mail. Ya, okey. Ini dalam kontrak you tu dah tulis hari ni you kena bayar. Ya kah? Saya lupa lah bos. Tak apa, hari ni saya mau jual you punya barang. Boleh ya? Okey, itu macam nanti saya cuba cari wang. Kalau kata saya tak dapat itu wang, okey, boleh jual itu barang. Boleh saya mau jual ni barang Boleh bos. Hari ni juga tapi tunggu petang sebelum kedai tutup bos. Minta tolong bos. Okey, boleh lah. Sebab you orang beriman punya, saya kasih peluang Okey, thank you bos. Okey, maknanya Ustaz, kalau dia tak boleh lah untuk laksanakan seperti dalam perjanjian yang telah kita tulis, maknanya sebagai orang yang menerima cagaran tersebut boleh untuk jual barang tersebut Ustaz Ya, tapi dia ada syarat dia lagi. Syarat dia apa Ustaz? Barang yang tak dijual tu dia ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan bahawa la yaghluqur rahib. Okey? La yaghlaqu ar-rahnu. Ar-rahnu min rahinihi allazi rahanahu wa lahu ghurmuhu wa alaihi ghunmuhu. Okey? Maka tidak akan terhenti gadaian tu, sifat gadaian tu tidak akan terhenti. Maka gadaian tu atas mereka atau sesiapa yang mencagarkan atau menggadaikan barangan tersebut. Okey? Bagi dia tu ghunmuhu, dia punya keuntungan, dan juga atas dia ada risikonya. Maksudnya kalau kata Aiman tadi, dia Aiman nak jual barang yang saya cagarkan tu kan.
barang kemas tu, saya punya 1,000. Okey. Pada waktu Aiman jual tu, harga tu token tu dapat 3,000. Aiman dapat 3,000. Saya dapat 3,000. Wow. Jadi dia ada lebihan sebanyak 2,000. Okey. Okey. Sebahagian daripada jumlah wang tersebut perlu dikembalikan kepada saya. Apa pasal? Ini balang saya mah. Ikut syarat dia begitu dia punya tu. Okey. Lahu gunmuhu. Orang Dia kata saya berhak mendapat sebahagian daripada keuntungan dan Aiman boleh minta kat saya, mana upah saya kan? Saya kata okey, saya bagi upah komisen untuk you sebab you pun bagi pinjam barang kan. Dan bagi saya juga risiko kerugian. Contoh saya hantar saya gadaikan tanah kan. Waktu tu spekulator main kan. So harga tanah tu dia berdentum naik tinggi. Kata ada projek itu inilah kan. So saya dah dapat duit. Tiba-tiba projek tu tak jadi, batal. Alamak. Jadi yang orang yang menerima syarikat gadaian tu, dia macam akan menanggung kerugian lah. Jadi kerugian tu saya yang akan tanggung. Okey Ustaz. Begitu. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Terus ke Didik TV KPM. Hai Mail. Bos. Setiap segmen you ada Ismail. Okey. Apa balang lagi mau gadai ya? Ini hari bos, saya bawa sikit sajalah bos. Saya bawa ini ada mau sebab mau pakai wang lah bos. Pakai wang lagi. Tu Ali mau pakai wang. Ini Ali mau pakai wang lagi. Kasih saya tengok. Kasih saya tengok. Ini ada 2 gelang. Jom sini letak. Okey bos. Okey. Tengok berapa boleh bagi wang bos. Ini kalau ini balang saya rasa 100 gram saja mah. Okey, berapa lo mau? 100 gram bos. Saya mau pakai 10k ini 10K? hari. Urgent lah bos, tolong Ini barang saya rasa ini 100 gram saja. Kasih lebih wang sikit lah bos. Ringgit mau ringgit Malaysia bos. Kalau lu ada dolar? Dolar ada? Tak boleh lah bos, saya tak boleh accept dolar bos. Ini kita Malaysia nanti ini PKP semua tutup mah. Okey. Money changer tutup. Tak apa, saya agak-agak 1 gram, boleh? Boleh lah bos. Boleh. Okey, baik. Itu sikit lakonan daripada saya dan Ustaz. Boleh ke Ustaz? Saya main timang-timang pakai tangan saja? Tak boleh. Kenapa? Dia mesti tepat, exactly, precisely. Saya 10 tahun Ustaz main emas. Saya dah tahu dah kalau macam ni 100 gram Ustaz. Tak jadi. Dia mesti orang kata barangan tersebut diketahui jenis, kadar dan sifatnya. Dia kena detail lah Ustaz Detail pada marhun. Begitu juga pada marhun bihi. Kan? Jadi Aiman nak bagi saya pada dolar kan. Saya kata tak lepas dolar. Tak BKP boleh. ni semua tutup, money changer. Maknanya semua kena jelas. Semua kena jelas. Kena dapat surat dah Ustaz Ya, saya surat bertanda tangan kan, dokumen semua ada, dan saya kena marhun bihi tu dain tu makluman lil aqidain jinsan wa qadran. Jenis tu adalah ringgit, kadar dia berapa? Kadar dia 10,000. Jadi benda tu saya mesti terima bilhal pada waktu akad tersebut. Sebab dalam Islam pun kalau kita berhutang kita kena tulis. Betul Ustaz Ya, saya betul. Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi satu konklusi yang padu Ustaz untuk murid-murid kita boleh lekat dalam kepala. Lepas ni kita dah tahu dah macam mana nak berurus niaga Ar-Rahnu. Dipersilakan Ustaz. Okey. Sebenarnya dalam konsep Ar-Rahnu ni yang banyak dipraktis oleh syarikat-syarikat Ar-Rahnu yang berada di dalam negara kita ni, alhamdulillah saya dapati dia punya proses dia menepati kehendak syarak. Hanya sekiranya penggadai tu dia berupaya untuk mencagar semula dia, sebab dia ada situasi sebenarnya sama ada penggadai dia betul-betul memerlukan wang atau dia perlukan wang tersebut bukan dalam keadaan terdesak. Dia hanya perlukan wang tu seketika untuk dia mendapatkan barangan yang lain. Jadi semua syarat-syarat yang telah kita pelajari sebenarnya tadi, anak-anak murid, Aiman, Atira, Syuaib, Hanan, Fatur Rahman,
jelas pembelajaran kita pada hari ini. Jadi segala syarat-syarat tersebut wajib dan perlu dipraktiskan sekiranya kalian ingin menjadi toke syarikat pajak gadai tersohor seantero Malaya. InsyaAllah saya doakan. Terima kasih Ustaz Mael. Saya pun dah masuk Islam dah. Sebab saya jumpa dengan Ustaz Mael. Saya dah masuk Islam dah. Okey, saya nak minta siapa ni nak bagi rumusan sikit lah. Suhaib. Suhaib boleh bagi rumusan sikit tak tentang topik kita hari ni? Okey, topik kita hari ni belajar arwah ni iaitu gadaian. Jadi gadaian ni memudahkanlah untuk kedua pihak, iaitu arwahih wal murtahin, iaitu orang penggadai dan orang yang menerima gadai. Okey, terima kasih. Terima kasih Syuhaib. Okey, dan kita ucap terima kasih kepada Ustaz Ismail. Ustaz, saya nak minta maaf sangat Ustaz. Terima kasih. Itu orang kata sekadar lakonan semata-mata, betul. kan. Ya. Okey. Dan insya-Allah dengan apa yang kita buat hari ini, kita dapat manfaatkan dan kita dapat ikut apa yang telah digariskan oleh agama Islam. Alright, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih murid-murid. Sama-sama Iman. Terima kasih pelajar semua. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM